Okay, bro. Hello, good morning. Hi guys, my name is Win. I'm from JB. Currently doing a Grab in KL. Yes, betul. Kena semangat untuk boost income. Tak semestinya menang. Bertanya sedikit, kalau area Kepong kat mana kawasan Chung tu nak tunggu job Kepong boleh tunggu dekat Taman Nisan tuan. Taman Nisan. Kalau tak ada job kat sana, patah balik ke Desa Park City tuan. Thank you. Melihat kepada driver-driver yang join untuk challenge kali ini, semua memang tough, semua hebat-hebat, all very competitive. But like I said, somehow it's anybody's game. Semua orang boleh menang, semua orang boleh jadi juara. Hampir dah. Time to rest guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita. Kita bertemu lagi guys. Saya Rafiq, kepala darah anda. Alhamdulillah guys. Okey, kejap ada message baru masuk. Salah seorang daripada rakan Grab kita lah. Tengok apa dia tanya. Hi bro, okay, thanks but just want to check that macam passenger tak ada surat tu semua kan. Tapi dalam option tu dia tak keluar, macam dia keluar passenger unwell, passenger tak pakai mask, passenger no show. Lain reason tak ada. So apa nak tekan tekan apa reason dia? Okay, morning Mr. Kumar. Okay, kalau kes macam tu, sebelum you tekan pick up button, you tekan cancel, nanti dia akan keluar few options kan. Okay, you just pilih no passenger show ataupun passenger not wearing mask. Either one lah. Boleh juga, tak ada masalah. So once you tekan cancel, your CR ataupun cancellation rate won't affected, dan juga you akan dapat RM3.
boleh juga, tak ada masalah. Okay guys, hari ni saya nak fokus mengenai New Year Challenge lah, dan mungkin sedikit berkenaan dengan cara-cara nak boost income di musim PKP ni. Okay, jadi baru-baru ni, iaitu pada 28 hari bulan Disember sehingga 3 Januari, saya bagi pihak Foreverse Venture Community telah menganjurkan satu challenge yang dikenali sebagai New Year Challenge. Okay, powered by CPSP Dashcam. Okay, yang telah disertai lebih kurang 40 Grab driver seluruh Malaysia. Okay, dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang agak baik, dan rata-rata saya boleh kata 90% Grab drivers yang join challenge tu dapat boost income diorang. Okay, jadi untuk sebelum tu saya nak recap balik keputusan penuh New Year Challenge. Let's roll guys. Sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada CPSP Company sebab sponsor kita punya hadiah utama berupa dashcam untuk New Year Challenge kali ini buat julung-julung kalinya. Jadi selain daripada top 10 yang menerima cash reward, kita punya top 3 dapat hadiah utama. Maksudnya pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga dapat cash reward plus dashcam. Masa New Year Challenge tu guys, iaitu pada 28 Disember sehingga 3 Januari, dia punya graf income tu naik mendadak guys. Memang mendadak, macam sebelum PKP, dan beransur pulih lah. Okay, especially masa tahun baru New Year Eve pada 31 Disember tu, job jangan cakap lah, memang demand, sangat-sangat demand. Okay, lepas tu dia punya bonus dia mega bonus times 2. Macam sebelum ni jumbo kan, kalau tahun baru jumbo bonus times 3, tapi disebabkan PKPB jadi dia turun satu level, but still okay, bonus sangat-sangat tinggi. Okay, waktu tu banyak yang score very high income lah, tapi disebabkan PKP balik pada minggu kedua, jadi dia punya graf tu jatuh balik, kurang demand. Okay, tapi sekarang slowly naik lah, slowly naik balik dari segi income dan job sebab Chinese New Year kan. Jadi sebelum tu saya nak recap balik saya punya income harian selama 7 hari, daripada 28 hari bulan Disember sehingga 3 Januari.
daripada Isnin sampai Ahad lah. Okey, 7 hari. Jadi income saya bagi tahu income dulu, lepas tu job lah. Okey, income saya menurut total earnings. Okey, hari pertama hari Isnin, income saya adalah RM527.40. Jumlah job 38 jobs hari pertama. Okey, hari yang kedua RM411, 35 jobs. Hari kedua hari Selasa lah. Okey, hari yang ketiga hari Rabu, RM400.30 income saya. Dan jumlah job adalah 28 jobs. Okey, hari Rabu. Dan hari yang keempat hari Khamis, time ni time New Year Eve lah. Okey, malam tu New Year Eve 31 Disember. Income saya RM530.40 dan jumlah job adalah 38 jobs. Sikit lagi nak sampai 40. Okey. Dan hari yang kelima, tahun baru lah, 1st January. Ini paling sikit lah antara banyak-banyak income. Income saya RM318.10. Okey, jumlah job adalah 30 job sahaja. Okey, paling minimal sekali lah. Okey, dan hari Sabtu, hari yang ke-6, income saya naik balik RM553.80. Jumlah job sebanyak 43 jobs. Ni yang paling banyak sekali lah. Job yang paling banyak sekali. Dan hari yang terakhir, income saya yang paling banyak, saya pecah rekod juga, rekod peribadi lah. Total income saya adalah RM759.60 dan jumlah job hanya 40 job saja. Okey, pada hari Ahad, hari yang ke-7, hari yang terakhir. Jadi total income saya, jumlah keseluruhan, kalau menurut total earnings adalah RM3,500.60. RM3,500.60. Jumlah job sebanyak 252 jobs. Okey. Tapi sebenarnya income saya, sebab yang ni tak termasuk Grab Express, tapi kalau total semua, income saya lebih kurang 3,600 lah, tepat RM3,600 plus lah. Dan jumlah job adalah 256 job. Guys, antara rekod-rekod yang saya pecahkan, rekod peribadi saya lah setakat ni, yang paling tinggi lah, of course saya punya weekly income lah. Income saya untuk satu minggu, saya dapat menjana sebanyak RM3,600. Okey, RM3,600 seminggu. Okey, sebelum ni saya buat paling tinggi pun dalam 3,100 macam tu lah. Tapi kali ini di New Year Challenge, saya berjaya menjana RM3,600. Tak ada penolakan komisen, 0% komisen sebab saya OKU. Okey. Dan of course saya punya number of trips lah, total number of trips paling tinggi juga. Saya buat sebanyak 256 jobs. Okey, 256 jobs. Okey, sebelum ni pun lebih kurang 220 macam tu lah. Tapi ni paling tinggi lah. Itu dah lepas syarat untuk platinum tier bulan depan. Jadi saya hanya buat seminggu saja, 256 jobs. Okey, selain daripada saya berjaya pecahkan rekod peribadi saya, ada juga beberapa kontestan lain lah yang pecahkan rekod diorang sendiri dan juga rekod New Year Challenge hari tu. Antaranya adalah Mr. Emmanuel kita, guys. Mr. M kita, tak silap saya hari yang kelima, income harian paling tinggi, RM781.90, guys, satu hari saja. Dan jumlah job adalah 49 jobs satu hari juga. Income paling tinggi dan juga job paling tinggi. Lepas tu hari yang ke-7, income dia sebanyak RM697, guys. Jumlah job 44 jobs. Tengok 2 hari saja income dia mencecah hampir 1,500 dan jumlah job hampir 100. 2 hari saja. Tengok semangat dia bila join challenge ni, berkobar-kobar. Lepas tu kontestan lain, pemenang tempat kedua kita, of course, Mr. Shanley Tan, our Grab Alpha driver. Okay, very consistent all the way. Semua 500, 400, 500, 400. Very consistent. Lepas tu pemenang tempat ketiga, Cik Ruzaini kita, juga very consistent, 400, 400, 400, 600. Dan beberapa kontestan lain lah, macam Cik Putra kita, Cik Naim, Cik Aimin, okay, Mr. Shang,
Okay, Cik Afiq, Mr. Ryan, dan lain-lain lah, banyak lagi lah. Macam saya cakap sebelum ni, tujuan kami anjurkan challenge sebegini adalah untuk memotivasikan Grab driver yang join challenge ni. Okay, push each other income, motivate each other. Kalau kawan kita lost, katakanlah contoh dia berada di kawasan Puchong, kat mana nak pergi kat Puchong, kat mana yang ada job yang kurang driver, okay, masa yang sesuai, dan sebagainya. Jadi kita saling membantulah, selain daripada kita bersaing secara sihat. InsyaAllah lepas ni kami akan anjurkan satu lagi challenge, dipanggil Huat Challenge, ataupun Chinese New Year Challenge lah, pada 12 hari bulan Februari nanti, hari Jumaat. Tapi kali ni tak ada reward lah, tak ada price reward, sebab ini consider mini challenge lah. Kita buat dalam group saja. Tapi kepada korang yang bukan dalam group, nak join challenge tu, boleh just WhatsApp nombor saya akan masukkan korang dalam challenge tu. Antara strategik yang saya boleh kongsikan, ini strategik saya lah. Okay, katakanlah contoh saya drop off customer dekat Taman Mas, kawasan perumahan. Okay, tak perlu nak patah balik ke LRT ke supermarket dan sebagainya, tak perlu. Sebab basically di Lembah Klang Valley, setiap radius kawasan memang ada job, cuma korang kena tunggu saja sampai dapat job. Okay, macam saya, biasanya saya akan cari kawasan shop lots, kawasan kedai yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Tunggu di tengah-tengah. Kalau boleh, parking spot tu biar kawasan yang terdedah lah. Janganlah korang parking dekat belakang kedai ke, dekat lorong-lorong. Sebab kadang-kadang belakang lorong ni signal dia kurang. Jadi bila signal kurang, korang susah nak dapat job. Okay, tunggu dekat tepi jalan, ataupun kalau dekat taman tu yang depan sekali, tunggu kat situ. InsyaAllah dalam masa 10 minit korang akan dapat. Okay, bila dah time orang balik kerja, peak hours, baru korang pergi tempat hotspot, shopping mall. Okay, yang mana yang buat Grab food, pergilah shopping mall. Okay, ataupun pergi dekat kawasan-kawasan kedai. Okay, kawasan-kawasan hotspot lah. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau kemusykilan, boleh terus WhatsApp saya. Nombor saya tertera kat bawah ni. Okay, kepada driver baru yang nak join Grab, boleh WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi tahu cara-cara berdaftar, dan saya akan invite juga dalam grup saya lah, Forever's Venture Community. Okay, dan kepada driver baru juga yang ada kereta, tapi kereta dah lebih pada 10 tahun, boleh daftar juga, tak ada masalah. Ambil PSV license, activate account, lepas tu buat Grab food dulu. Sementara tunggu kereta baru, buat Grab food dulu. Kepada semua bangsa Cina di seluruh Malaysia maupun di luar Malaysia, selamat Tahun Baru Cina saya ucapkan. Wishing you a happy and prosperous Chinese New Year 2021. Okay, sambutlah Tahun Baru Cina ni dengan norma baru, guys. Okay, jaga penjarakan, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan. InsyaAllah kita boleh tangani COVID-19 tahun ni dan kurangkan kes, InsyaAllah, guys. Okay, itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Rafiq, kepala darah anda. Assalamualaikum. Rafiq sign up. Thank you. Ciao.